Dengan kenyataan Menteri tadi, yang mana Menteri nyatakan biarlah suakam harimau yang kita memastikan harimau yang tidak bertaring. Jangan ada lagi. Ya, saya memang tertarik beliau memperkasakan suakam dengan pindahan undang-undang terbaru. Saya sebenarnya teruja apabila melihat ada undang-undang untuk memastikan hak asasi di Malaysia ni nak diperkasakan lagi. Saya sebenarnya tertarik apabila Seksyen 5 yang menyatakan akan pelantikannya daripada pelbagai latar belakang agama atau ras dan juga orang kurang upaya. Orang kurang upaya itu saya memang tertarik dan saya sangat teruja juga apabila melihat seperti mana Ampang tadi kata 30% wanita. Tapi bagaimanapun apabila kita menyatakan pelbagai latar belakang agama dan ras, tadi Besut pula kata dia takut dia pula majoriti pula akan hilang. Jangan pula kita hanya disebabkan pemahaman yang berbezaan begini akan menyebabkan kita utamakan satu agama atau satu kaum di situ. Mesti ada kepelbagaian dan juga age group yang different. Ya, kita sepatutnya kadang-kadang kita hanya nak melantik orang-orang yang dah retire. Saya percaya perkara ini pun patut diberi perhatian. Kita perlu ada umur yang mana daripada kalangan muda dan juga kalangan yang agak profesional dan juga yang berpengalaman pun patut kita memberi keutamaan dalam pada ini. Dan saya percaya apabila menyatakan orang-orang politik secara aktif politik hanya merujuk kepada mereka yang menduduki jawatan dalam parti-parti tersebut. Mungkin juga ada yang seperti ADUN dan MP dikecualikan, saya percaya. Kalau ahli biasa saya rasa tidak ada masalah. Dan dalam pada itu juga saya tertarik apabila kita ada pelantikan 2 atau 3 ketua Pesuruhjaya wanita dan juga timbalannya ya, anggota dalam Suruhanjaya tersebut dan juga semua Suruhanjaya dalam suakam. Pelantikan ini sepatutnya penuh masa dan mereka patutnya ada allowance yang tetap. Saya tertarik apabila Yang Berhormat Bangi nyatakan mereka patutnya tidak boleh lagi ada pendapatan lain daripada pendapatan di situ. Mungkin pencen itu tak apa. Tapi kalaulah kita masih lagi memilih orang yang aktif dalam perniagaan, aktif dalam politik, aktif dalam sesuatu bidang profesionalism dan masih lagi menjadi anggota dalam Suruhanjaya, saya percaya ia mungkin akan menyebabkan kerisauan saya adalah akan mengada satu lagi ruang untuk mereka biasness akan berlaku dalam membuat keputusan nanti. Sebab saya percaya ini adalah sangat penting sebab 30 juta penduduk di Malaysia menaruh harapan yang begitu tinggi agar human rights in this country being protected. Saya dengan izin Datuk Pengerusi, Datuk Yang di-Pertua, saya nak merujuk kepada artikel 2 Universal Declaration of Human Rights Declaration. Saya nak merujuk perkara ini sebab apa? Ini sangat penting. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. Saya merujuk kepada artikel 2 tadi ini sebab kerisauan saya adalah apabila pelantikan kepada anggota Suruhanjaya tersebut. Kini kita telah cuba mengadakan satu lagi tribunal penyiasatan kepada anggota tersebut lagi. So maka saya percaya kita perlu memilih bukan hanya berdasarkan kepada political affiliation sahaja. Ya? Sebab saya nampak bila kerajaan mungkin bertukar, pemahaman bertukar, tapi biar kita nak jaga hak asasi itu, biar kita continuity itu masih ada. Kita kena menjadi lebih kepada keikhlasan kita perlu ditunjukkan dalam pelantikan tersebut. Dalam pada itu juga Datuk Yang di-Pertua dengan Seksyen 14 tahanan di suatu tempat tahanan
di bawah mana-mana undang bertulis atau ditempatkan di mana-mana institusi atau tempat lain, sama itu adalah dikeluarkan mengikut undang-undang bertulis atau garisan panduan mengikut mana-mana berkenan. Ini adalah untuk supaya Suakam dapat memantau ataupun boleh berjumpa dengan tahanan tersebut. Kerisauan saya adalah apabila ada akta-akta seperti SOSMAH, POKAH dan sebagainya, di mana kita sering dengar di sinilah berlakunya pelanggaran kemanusiaan di sana, di mana saya merujuk juga sekali lagi artikel 5 dalam Universal Declaration of Human Rights, di mana artikel 5 menyatakan no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Saya sebagai tahanan di bawah ISA dulu, 1,5 tahun saya dalam penjara. Saya percaya ramai di sini sebenarnya juga daripada di sana, di sini kita sama-sama pernah masuk, pernah mengharungi kejaliman ISA dulu. Kini SOSMA ada. Kalau benar ketulusan itu ada, saya juga menghalukan. Kalau ia mengurangkan jenayah, yang tangkap itu memang bersalah, tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku baru-baru ni, kita ada berjumpa di parlimen, tahanan daripada SOSMA itu sendiri menyatakan bagaimana beliau telah diaibkan, bagaimana beliau telah dipukul, dan juga bagaimana mengaku membuat kesalahan tu dipaksa untuk mengaku bersalah dan sebagainya. Saya percaya maka undang-undang begini masih lagi ada. So saya harap SOSMAH ataupun POKAH atau mana-mana undang-undang, dan juga ada juga undang-undang yang mana mereka baby grabbing because of conversion issue ataupun body grabbing. Ini berlaku juga. Digunakan undang-undang yang berbeza, bidang kuasa yang berbeza. Saya percaya Suakam akan diberi kuasa sepenuhnya dalam memantau ataupun mendekati dan melihat sendiri, dan tiada undang-undang lain dapat mengekang mereka. Itu saja yang di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kelang.